Alah. Mic tak boleh pakai eh? Oh, rosak. Okey, okey. Dah makan dah? Ah. Belum, belum. Sedih lah. Macam mana tu? Lapar tu. Sambil-sambil makan pun tak apa. Tak apa, Hamidah apa khabar? Sihat. Saya sungat jadi tak mengapa. Amboi. Tak apa, Hamidah dah sembahyang dah? Dah solat dah? Dah Dah makan dah? tengah makan. Tengah makan dah. Tak apa makan-makan. Itu cekik. Okey, okey. Makan elok-elok. Ain Nur Khalida. Apa khabar Ain? Ain, ada ke kat situ Ain? Dia hang buka handphone je. Ah, sudah. Nur Umairah, apa khabar? Khabar baik. Kerja sekolah semalam kenapa tak hantar? Ain seorang je hantar yang semalam. Dia kata, part accountant seorang hantar, part saintis pun seorang yang hantar. Alif Daniel, apa khabar? Oh, kau baik, kau baik, kau baik. Dah makan dah? Oh, lepas makan kau. Okay. Makan kau? Saya makan pagi tadi je. Tengah hari biar dulu kot. Tak lagi lepas kelas ni. Baik, baik, baik. Alia Kristina, apa khabar? Baik cikgu. Sihat? Sihat. Okay, apa tu? Awak tak buat kerja sekolah semalam? Terlupa cikgu sebab semalam ada kelas sampai malam. Oh, kelas apa tu sampai malam? Kelas tuition. Gitu. Atirah Syafiqah, apa khabar? Atirah, apa khabar Atirah? Mana? Baik cikgu. Ai, penat ke apa? Atirah, penat ke? Tak ada lah. Okey, okey. Dah, saya ingat dah semua saya dah bagi, dah tegur-tegur dah kot. Tu Kak Lisha pun masuk. Apa khabar Kak Lisha? Khabar baik, alhamdulillah. Kak Lisha bagus. So, dia hantar kerja rumah semalam. Wakil daripada kelas Part Accountant ada seorang hantar. Nama dia Kak Lisha. Terima kasih. Part Saintis ada seorang juga. Ain. Terima kasih juga. Okey, jadi saya ucapkan terima kasih yang telah menghantar kerja rumah. Okey, hari ni pun saya akan bagi kerja rumah lah. Jadi insyaAllah saya harap awak boleh kador balik yang mana awak tak buat tu. No problem, saya tunggu saja awak hantar kat situ. Um, jadi sebelum start, saya macam biasalah, saya buka opening sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina
Amin, amin, Abang. Amin. Baik. Semoga uh, Allah memudahkan urusan kita hari ini, urusan pembelajaran kita hari ini, urusan ilmu kita hari ini supaya ilmu itu melekat dalam kepala awak sampai bila-bila, sampai exam lah at least. Okey. Tapi kalau boleh melekat sampai bila-bila tu, ya Allah, hai, bagus sungguh. Baik. Okey, nampak? Nampak apa kat skrin? Nampak hukum linear dan hubungan tak linear. Okey, saya kena tanya, saya takut tak nampak dan yang penting nampak dan yang penting boleh dengar dengan baik. Saya boleh dengar suara awak, awak boleh dengar suara saya. Okey, jadi kita akan teruskan kelas kita hari ini dengan buku teks sebenarnya ni, muka surat apa ni? Muka surat 162. Okey, 162. Jadi saya harap awak ada buku teks bersama dengan awak. Muka surat 162. Okey, hubungan linear dan hubungan tidak linear. Okey. Jadi hukum linear ni ataupun kita kata garis lurus ni, dia sebenarnya macam saya pernah bercakap dengan awak sebelum ni, dia sangat-sangat penting dalam tajuk ni. Dia adalah kita punya lubuk markah lah ikutkan. Awak boleh buat line apa semua tu macam lubuk markah seolah-olah macam tu bagi saya lah. Okey, jadi sebenarnya saya harap awak boleh menguasai tajuk ini. Jadi kita ada untuk apa yang kita nak cerita sekarang ni. Kita dia adalah soalan akan bagi soalan akan bagi dalam bentuk bukan linear ataupun hubungan tak linear. Okey, lepas tu kita kena tukar kepada hukum linear. Okey, contoh soalan dia bagi dalam bentuk graf yang kuadratik ataupun tak linear, kita tukar convert kepada hukum linear. Kita kena semua macam tu. Okey, semuanya macam tu. Jadi itu awak kena pegang dulu apa benda. Kita nak buat sebarang persamaan yang tidak linear, kita kena tukar kepada hukum linear. Kita tak buat yang semalam. Yang semalam tu memang linear. Okay, yang semalam tu kita tak ada proses kita tukar dan sebagainya. Just kita buat, cari nilai apa semua tu. Itu basic. Sebab tu saya minta awak buat. Tapi hari ni kita macam advance sikit, tambah sikit ke pengetahuan itu dari segi kita bagaimana kita nak tukar hubungan yang tak linear tu jadi hukum linear. Contoh lah saya bagi soalan. Ada kat sini beberapa soalan tapi saya nak tunjuk contoh saya sendiri. Okey, katalah, okey, awak tengok saya bagi satu contoh yang mudah saja. Okey, katalah saya bagi awak okey. Katalah saya ada satu persamaan sekarang ni. Okey, katalah saya ada y sama dengan x square tambah 2. Okey, saya harap awak nampak apa yang saya tulis tu. Ini satu persamaan biasalah ni. Persamaan kalau kita tengok tu dia kuadratik. Okey, kalau kita plotting dia, contoh kalau saya buat alah, dia buat dah. Tadi tak kacau pun sign in ni. Katalah saya buat macam ni, buat tengok x, y. Okey, lepas tu katalah saya nak plotting titik ni macam saya buat x ni 0, 1, 2. Okey, maknanya apa? Saya nak buat graf, sini kosong lah, sini 1, sini 2. Saya nak plotting lagi satu titik, saya perlukan nilai y pula. Okey, jadi kalau saya masuk x saya kat 0, y dia akan jadi berapa? Kalau x saya 0, saya masuk sini, 0, 0, 2, 0, 0 lah, 0 tambah 2 dapat apa? Y akan jadi apa? Respon sikit. 2. 2. Okey, saya tak mahu cakap seorang-seorang. Okey, 2. Okey, kalau saya ganti 1 pula, 1 kosong 2, 1. 1 tambah 2 dapat apa? 3. 3, terima kasih. Dan kalau X sama dengan 2, maksudnya 2 kosong 2, 4. 4 tambah 2 dapat apa? 6. 6. Okey, sekarang kita ada 3 titik lah. Okey, titik yang pertama yang ni, 02. 02. Katalah saya plotting lagi, saya buat, kata saya buat, dia sampai 6 tu. So, katalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 6 dan sini, sebab sini Y, jadi saya pakai, sekarang ni, graf ni, ataupun saya nak plotting ni, saya guna X dan Y ni. Y ni, so saya sini Y, sini X. Okey, jadi
02. 02 tak mana 002. 02. Saya pakai pen warna hijau ni. 02 kat sini. Boleh faham cakap tu? Awak nampak dah hijau tu? Dia bold sikit. Nampak tak tu? Titik tu. 02 di situ. Nampak. Okey, sekarang 13. Titik kedua ni. 13. 13 di sini. Satu lagi 26. 26. Okay, kalau saya sambung, dia akan jadi macam dia seolah-olah nak jadi macam lengkuk lah. Okey. Boleh faham tu? Yang ni kita panggil persamaan tidak linear. Dia tak linear sebab tu dia bentuk je. Ingat tak saya cakap kalau linear dia straight. Tapi sekarang ini kerja kita adalah kita nak tukar persamaan ini ataupun hubungan ini menjadi hubungan linear. Yang mana untuk jadikan dia linear, saya perlukan awak kena ingat ni. Nak jadi linear, awak kena main dengan benda ni. Iaitu Y sama dengan MX tambah C. Awak ingat tak apa benda ni? Y sama dengan MX tambah C ni? Awak ingat lagi? Y MX tambah C ni adalah Persamaan garis lurus. Ya, persamaan garis lurus. Jadi kita kena tukar. Yang ni adalah persamaan tak linear. Kita kena tukar dia jadi persamaan tidak linear. Masuk dia dalam persamaan linear ni. Contoh sekarang ni, kalau saya ada yang ni, saya padam sikit lah, serabut sangat. Okey. Sekarang ni, saya nak highlight ni, Y ni akan sama dengan Y ni. Okey. Sekarang ni X akan jadi X square. Okey, yang mana M saya adalah 1. Tu 1. Sebab tak nampak kan, jadi 1 lah. M saya maksudnya kecurunan saya adalah 1. C saya adalah 2. Boleh faham tu? Ni, C ni adalah berapa? 2. Ataupun saya boleh tulis balik ataupun saya boleh tulis balik Y besar ni adalah Y kecil. Ni. Faham? Faham tu? Faham. Okey. M adalah 1. Okey, ni. Sekarang ni X kita bukan lagi X. Tapi X besar kita adalah X square. Okey, dan C kita adalah 2. Boleh faham tu? Kita dah ambil, maknanya yang tak linear ni tadi, kita nak masuk ke dalam ataupun hubungan linear, kita kena pakai Y MX tambah C. Katalah saya lukis balik. Okey, sekarang ni Y lah, tak apa. Asyik Y sama dengan Y. Okey, no problem. Okey, jadi saya tukar kat sini. Y. Okey, saya tukar Y. Sebab dia Y juga, tak masalah lah. Tapi kita tengok X. X sekarang jadi apa? X jadi apa? X square kan? Okey, jadi saya tukar jadi X square kat sini. X square. Okey, baik. Katalah saya ambil graf ni balik. Saya tulis balik. Okey, tadi saya sekarang ni X square dengan Y. Kenapa X square? Sebab X kita dah jadi X square. Nampak ni? Okay, X kita jadi X square. Jadi kita tukar jadi X square. Sini saya buat sama 012 sebab saya nak plot. Dan di sini 0, 1, 2. Okay, lepas tu kita tengok dulu berapa nombor yang jadi. Kalau saya ganti sekarang ni, okay, saya tulis balik persamaan ni lah. Saya tulis sini Y sama dengan X square tambah 2. Okay, sekarang ni kalau X square tu 0 jadi apa? Y akan jadi berapa? 2. 2 juga. 2 juga, terima kasih. Kalau X square tu jadi 1. 3. Jadi 3, terima kasih. X square tu jadi 2. 6. 4. X square tu jadi 2. Bukan 2 kuasa 2. X square ni dah memang 2. Jadi X square tu jadi 2 je lah. 2 tambah 2 jadi 4. Faham?
Faham? Kita bukan ganti nilai X. Kita ganti X square. Sepenuhnya X square tu jadi 2. Okay, jadi X square tu jadi 2. 2 tambah 2 jadi 4. Okay, jadi selesai yang tu. Sekarang ni kita plot lagi sekali. Okay, 02. Okay, kalau saya pakai pen hijau lagi sekali. 02. Katalah saya, sebab saya tengok ada 2, 3, 4 je. Katalah saya tulis balik semula dia punya ni 1, 2, 3, 4. Okey, 02. Di mana 02? Di sini. Okey. 13. Di mana 13? Di sini. Lepas tu 24. 24. So, awak dapati dia akan jadi satu garis lurus. Okey, boleh? Boleh. Okey, maknanya apa? Daripada keadaan ini, daripada keadaan dia adalah hubungan tak linear. Okey, graf yang kita dapat adalah graf bentuk tu square ataupun bentuk kuadratik. Okey, dengan kita manipulasi ataupun kita tukar jadi mx y sama dengan mx tambah c. Dan so kita ambil nilai tu, kita masukkan dia dalam y mx tambah c, kita boleh keluarkan jadi straight line. Okey, itu point saya nak beritahu awak hari ni. Okey, kita boleh ganti dia jadi straight line. Jadi sekarang, okey, yang ni saya nak awak salin dulu. Okey, sebelum kita buat seterusnya, okey, saya nak awak salin yang ni dulu. Kalau boleh awak salin lah. Nombor 1, ni macam point penting ni. Nombor 1, paksi Y, nanti saya akan tunjuk awak kenapa benda ni awak salin lah. Paksi Y boleh diungkapkan dalam sebutan Y dan X, tetapi tanpa pemalah. Okey, apa maksud dia? Dah salin belum? Ada 3 point awak kena salin. Tolong. Dia tunggu awak sekarang. Dah salin tu, raise your hand now. Kalau awak dah salin. Nombor 1, point nombor 1. Paksi Y boleh diungkapkan dalam sebutan Y dan X tetapi tanpa pemalar. Pemalar ni, okey, ramai dah angkat tangan. Alhamdulillah. Okey, good. Okey, pemalar ni dia macam huruf atau nombor apa-apa. Dia tak boleh macam tadi kan kita buat contoh macam tadi, Y sama dengan X square tambah 2. Okey, Y dia boleh, Y ni sekarang kita cerita tentang Y lah, paksi Y. Y ni kat belah sini dia nak jadi Y besar, dia boleh ada Y, X saja. Pemalar macam huruf A ke, huruf P ke, huruf-huruf lain jangan ada kat belah ni, kat kawasan Y ni. Jangan ada. Okay, jangan ada. Masa kita convert. Okay, kita akan tunjuk macam mana kita convert. Okay, awak boleh, sebab dia jawapan untuk setiap orang mungkin tak sama. Tapi ni dia punya macam panduan. Y tu boleh ada X. Okay, boleh ada X. Kalau macam awak punya Y ni, tiba-tiba awak tukar jadi Y per X ke, Y X square. Boleh, apa saja. Janji Y dengan X ada tak apa. Jangan ada nombor lain je. Nombor ataupun apa malah. Huruf A, B, C ataupun apa-apa malah. Setakat ni okey. Tolong raise your hand. Tak faham lagi tak apa. Saya tunjuk. Sekarang ni lebih kepada briefing dulu. Okey, baik. Sekarang ni katalah point nombor 2 saya. Tolong tengok. Nombor 2. Nombor 2 apa? Paksi Y pula. Paksi Y pula. Paksi X lah. Paksi X tidak mengandungi sebutan Y. Sebutan Y. Tetapi mungkin ada pemalar. Okay, ni apa dia? Yang ni kita ada Y sama dengan MX tambah C. Okay, jadi dekat belah paksi N ni, dia boleh ada huruf. Dia boleh ada nombor lain. 2X ke, 3X, 2B, XB, XA. Boleh. Tapi dia tak boleh ada Y. Y tadi boleh ada X.
Tapi sekarang ni dipaksa X tak boleh ada. Macam contoh kat sini, ada macam X pada Y pada. Tak boleh. Dia kena diasingkan. Okay, X dan Y tak boleh ada. X tapi nombor lain ada tak apa. Okay, tolong raise your hand kalau okay. Saya nak teruskan yang poin yang ketiga. Okay, thank you. Baik, yang ketiga, poin yang ketiga saya. Okay, yang ini last sekali dia punya pemala C ialah pemala. Maksudnya yang ini tak boleh ada X dan Y tanpa sebutan X dan Y. Okey, kita punya YMX tambah C. Yang C yang hujung tu tak boleh ada ni huruf X, tak boleh ada huruf Y. Senang cerita. Huruf X tak boleh ada, huruf X tak boleh ada, huruf Y tak boleh ada. Tapi Pak C Y tadi boleh ada huruf X. Okey. Pak C X pula tak boleh ada huruf Y. C dua-dua tak ada. Apa benda cerita cikgu ni? Okey, baik saya akan tunjuk contoh sekarang. Saya tunjuk satu contoh kat awak. Okey, kita nak jawab soalan ni sebenarnya. Sekejap Ni sini. Lagi kita pergi jawab soalan ni. Ni. Kita nak jawab soalan ni. Okey, saya baca dulu soalan ni supaya awak nampak kita nak buat apa ni sebenarnya. Okey. Dia kata apa ni? Ni soalan dia. Tukarkan setiap persamaan tak linear. Ni semua tak linear. A, B, C ni tak linear. Okey, tukarkan setiap persamaan tak linear berikut kepada bentuk Y, M, tambah C. Saya cakap tadi kan? Kepada bentuk. Seterusnya, kenal pasti Y tu apa, X tu besar, Y besar apa, X besar apa, M apa dia dan C apa dia. Kenal pasti. Okey. Baik, yang ni kita nak buat. Okey, sekarang ni saya tunjuk contoh dulu sebelum kita buat yang ni. Okey, sekejap saya pergi putar balik ke tak apa. Duduk tepi je lah, pergi Johor apa. Okey, duduk sini je. Okay, katalah saya ada Y. Ni saya bagi soalan lain lah. Y sama dengan AX square tambah BX. Okey, baik. Saya ada soalan ni. Y sama dengan AX square tambah BX. Okey, soalan dia sama je. Tukarkan setiap yang persamaan ni, tukarkan persamaan ini dalam bentuk ni. Y sama dengan silap. M X tambah C. Seterusnya nyatakan nilai M tu apa, C tu apa. Okey. Takat ni okey tak? Boleh ikut tak? Saya nak tukarkan Y yang tak linear ni, saya nak bagi jadi linear. Okey, dia nak jadi linear Boleh, kena cikgu? nak jadi linear, saya perlu tukar kepada Y M X tambah C. Okey, saya ulang balik. Persamaan yang dia bagi tak linear. Okey, memang kan dia akan tak bagi tak linear. Okey, semua soalan dia akan bagi tak linear. Jadi kerja kita sekarang nak tukar persamaan ini menjadi linear. Okey, nak jadi linear, kita belajar garis lurus ni, Y M X tambah C. Jadi kita kena tukar ke jadi Y M X tambah C. Macam mana kita nak buat? Okey, dia tak semestinya sama jawapan sama-sama. Yang pertama, saya dah cakap tadi nota tadi. Alamak, jauh pula nota tadi kan. Tak, saya tarik. Mana pergi? Ni. Saya cuba tarik dia, boleh tak? Okey, saya tarik dia ke bawah. Duduk sini. Duduk sekali, senang nak tunjuk. Okey. Sekarang ni, kita nak bagi nombor 1, kita nak buat, dia mesti Y tak boleh diungkap. Maksudnya Y tak boleh ada X lah. Y boleh ada X tapi tak boleh ada pemala. Ini nombor 1. Paksi Y boleh diungkapkan dalam sebutan Y. Dan maknanya, awak boleh bahagi X ke, awak darab X ke. Okey, tapi macam kes sini, kita nampak X terpisah kat sini. Awak nampak tak? Sini ada X square. Sini pun ada X. Selalunya X ni kita nak bagi dia duduk sekali. Satu je. Okey, maknanya apa? Maknanya kita kena buang satu X. Awak faham saya cakap apa? Sebab kalau awak tengok ni, kat sini, awak tengok X ada satu je kan? Nampak tak? Y, M, X tambah C. X tu ada satu je kan? Jadi kita punya soalan ada dua. Jadi kita kena buang satu. Agak-agak awak kita nak buang je nah. Agak-agak awak lah. Faktor. Bukan faktor. Bahagi. Kita bahagi semua dengan X. Okey? Boleh? Kita bahagi
kita bahagi dengan X. Macam ni, bagi X. Yang ni pun kita bagi X. Yang ni pun kita bagi X. Bila kita bagi X, yang ni kita akan potong. Nampak tak? Dia hilang lah. Betul tak? Boleh faham sangat ni? Boleh you. Okey, jadi bila kita dah potong tu, dia akan jadi macam ni lah. Jawapan akhir dia jadi macam Y per X. Yang ni akan jadi, ni boleh potong dengan yang ini. So, jadi A, X je. X bawah dah hilang. Okey, tambah B. Okey, habislah. Itu je lah kita buat. Kita dah buang satu. Sebab apa tau? Ini dah jadi bentuk Y besar. Okey, yang ni sama dengan M. Okey, ataupun saya bulatkan M ni dengan A. Okey, yang X ni dengan X. B ni adalah B. Jadi kita, saya beritahu dah, Y boleh ada X. Macam X tu dia tak boleh ada Y. Ada A tak apa. B tak boleh ada XY. Boleh faham tu? Tu betul lah kita punya persamaan ni. Persamaan kita ni betul tak? Y boleh tak ada X? Boleh. Faham tak saya cakap apa? Faham. Y ni dia boleh ada X tak apa. A X ni yang kedua tu, AX tu, dia tak boleh ada Y. Okey? Tapi dia ada nombor A, B, dia ada nombor-nombor tak apa. Pemalar kita panggil. B pula adalah C. C kita punya dapat potong pada si Y tu kan. B ni adalah pemalar. Tak apa, okey. So, yang ni boleh terima. Jawapan ini kita boleh terima. Maknanya, ini adalah bentuk Y sama dengan MX tambah C. Yang mana Y kita adalah Y per X. Boleh faham tak? Y besar kita adalah Y per X. Okey, M kita apa dia? A. A. X besar kita apa dia? X. X kecil lah kan? Okey. Dan C kita adalah B. B. Okey, selesai ya? So, kita kalau nak buat graf ni, kita kena buat graf macam ni. Lepas tu kat atas ni kita tengok ni Y per X, gerak X, Y per X, darab dengan sini X lah. Sama je. X. So, kalau kita plotting, kita akan dapat garis lurus. Okey, sebab yang asal tadi tak linear. Bila kita tukar ni, dia akan jadi linear macam ni lah. Boleh faham tak apa benda kita buat hari ni? Boleh you. Okey. Baik, katalah. Dan satu saya bagi tahu awak tadi. Saya dah bagi tahu tadi. Dia tak semestinya orang ada 10 orang awak, 10-10 dapat jawapan sama. Tak semestinya. Sebab saya bagi tahu tadi, syarat dia ini. 1, 2, 3. Syarat dia yang ni. Maknanya, kalau awak buat jalan kerja yang lain, awak buat jalan kerja yang lain, tetapi dia masih mengikut syarat kita, 1, 2, 3 ni, maka jawapan awak masih betul. Contohlah, katalah ni soalan yang sama sebab saya nak tunjukkan dia tu. Okey, contoh yang ni, soalan yang sama. Saya potong sebelah ni. Saya buat satu lagi soalan. Y sama dengan AX square tambah BX. Soalan yang sama. Okey, soalan yang sama. Sekarang ni, saya nak, apa saya nak buat? Katalah tadi saya bagi X je. Katalah sekarang ni tadi, ataupun dengan kata lain lah. Tadi saya kata kat awak, kan. Kita ada 2X sini, buat kiri ada, belah kiri ada, belah kanan ada. Saya potong ni terus tinggal belah kiri je. Kan? Boleh tak kalau saya potong belah sana pula? Atau macam ni lah. Tadi saya bahagi X ni. Sebab apa saya nak potong-potong ni? Sekarang ni saya buat satu jalan kerja lain pula. Apa dia saya buat? Saya bahagi yang ini. Saya potong yang ni. Saya bagi X square pula. Yang ni pun saya bagi X square. Yang ni pun saya bagi X square. Kenapa? Saya nak potong belah sini pula. Belah sini pula saya nak potong. Boleh faham tak saya cakap apa? Pak saintis, Pak accountant, okey ke tu? Okay you. Saya tadi, saya potong belah sini, belah kanan. Saya potong-potong, saya bagi X je. Sekarang ni saya nak bagi belah kiri pula. Saya bagi X square pula. Tapi bila kita bahagi tu, kita kena bahagi semua. Persamaan ni tak boleh hampa buat kat situ je, kena buat semua. Macam ni lah. Saya bagi X, saya bahagi semua. Saya bagi X square, saya bagi semua. Okey, saya bagi belah kiri pula. Saya potong ni. So, apa jadi? Sini akan jadi Y per X square sama dengan, yang ini jadi A je lah. Kan, hilang. Yang ini boleh potong atas, yang ini tinggal per 1. Jadi tambah B per X. Okey, yang ini persamaan kita. Tapi awak kena ingat, Y kita susun dalam Y MX tambah C.
Okey, saya kena susun dia Y sama dengan MX tambah C. So, ini adalah Y. Faham? MX. Awak agak-agak awak mana satu M, mana satu X? Agak-agak awak. M1. Dia mesti ada kaitan dengan X juga kat belah sini lah. Maknanya awak kena susun balik. Awak kena susun balik persamaan ni jadi macam ni. Y per X square sama dengan B per X tambah A. Sebab dia ada X kat sini. Jadi dia akan duduk, baru dia sama ni MX. Faham? Kita macam Faham. bagi sama. Kita kena bandingkan dia. Y, Y. MX, MX. Jadi sekarang ni. Yang ni. Saya padam yang ni. Okay. Yang ni Y. Yang ni cut clear. Y. Memang Y pun Y besar. Okay. Sekarang saya nak tanya awak. C clear. Sekarang ni kita ambil yang clear dulu. C kita apa? Yang ni. Betul tak? Yang ni C betul tak? Betul. Tu cut clear. Memang kita nampak tu Y kat siang tu. Yang masalah kita MX ni. Yang mana satu M, yang satu X. Okey, baik. Jadi cerita dia macam ni. Bila ada B gabung dengan X macam ni, awak kena asingkan B tu. Awak kena letak B sebelah. Betul awak kena buat 1 per X macam tu. Sebab bila darab, dia akan dapat B per X juga. Tapi kita kena asingkan dia sebab kita nak kenal pasti mana satu M, mana satu X. Boleh faham tu? Jadi, yang ini, saya tulis macam ni. B per X. Lama. Dia saya padam lah pula. Hello, boleh dengar suara saya? Boleh. Boleh. Okay, lega. Alright. Sekarang ni, jadi, tolong bagi tahu saya, Y saya dapat, C saya dapat, agak-agak awak, M saya berapa? Agak-agak awak. Yang ni saya boleh pecah B per 1 per X tambah A. Yang ni Y per X square. Jadi yang ini adalah Y. Yang ini adalah C. Okey, yang ini adalah M. Dan yang ini adalah C. C pula. S. X besar. So Y MX tambah C. Boleh? Kita nak kenal pasti M tu apa, C tu apa, Y besar apa, X besar tu apa. Baru kita boleh plotting. Sini Y per X square. X kita sini 1 per X. Kalau kita plotting, kita akan dapat satu garis lurus. Boleh? Susah ke? Ni benda yang sama. Cuma ada dua jawapan. Okay, belah kiri dan belah kanan ni, jawapan dia tak sama dari segi nampak graf yang ini. Soalan dia sama. Tapi kita dapat garis lurus yang ni Y per X sama dengan X. Yang ni Y per X square sama dengan 1 per X. Okay, jawapan boleh berbeza sedikit. Okay, jawapan kita boleh berbeza antara orang lain. Dengan syarat, saya kata tadi, syarat ni ikut. Syarat ni ikut. Boleh? Tolong raise your hand kalau okey. Saya teruskan lagi bagi soalan lain pula. Okey, good. Katalah saya tukar soalan lain pula. Okey, katalah saya tak payahlah buat banyak-banyak sampai 2-3 pening kepala awak kan. Jadi katalah saya ada soalan Y sama dengan janganlah Y sama dengan ni A X tambah B per X. Okey. So agak-agak awak bagaimana saya nak tukar jadi Y MX tambah C ni, Y besar MX tambah C ni. Okey. Saya nampak sekarang ni yang ini ada X, yang ni pun ada X. So nak buat apa sekarang? Darab. Darab apa tu? Darab X. Ya, kita darab X supaya kita boleh hapuskan X. Ataupun sebenarnya kita boleh bahagi X pun. Awak boleh akan dapat awak boleh buat dua kaedah lah. Jawapan boleh jadi dua.
Sebab kalau awak bahagi sini X, awak bahagi sini, alamak. Awak bahagi sini X, awak potong-potong, sini baru kena bagi X. Okey, jadi X square nanti. Tapi kalau nak senangkan kerja, kita darat X je. Kita darat semua ni, kita darat dengan X. Kita darat dengan X. So, apa jadi? Y darat X dapat apa? Dapat XY. Boleh? Lepas tu kita AX darat square, AX darat X. Dapat apa? AX square. Betul lah? AX darat X lagi sekali. Dapat AX square. Tambah. Yang ni kalau darat X, tinggal B je lah. Tu lah point kita tadi. Point kita nak buang satu X. Dah terbuang dah. Okey. Jadi sebenarnya dah siap lah pun. Okey. Saya punya Y besar yang ini. Betul? Ni lah Y besar saya. Ni Y besar. Lepas tu, saya punya M. Yang ini. Saya punya X. Yang ini. Dengan kata lain, X square. X besar lah. Okey. Tambah B. Jadi saya tulis balik sini. Y besar apa dia? Apa dia? X. XY. Y. X besar apa dia? X besar. X square. X square. Terima kasih. X square. Lepas tu katalah saya tanya awak M saya. A. M saya apa dia? Terima kasih. Jawapan dia A. Dan saya punya C apa dia? B. Okey. Terima kasih. B. Ni lah jawapan dia. Kita dah berjaya mengenal pasti. Okey, kalau kita nak buat graf, kita ambil Y. Y kita XY. X kita kat sini X square. Okey, kalau kita plotting, kita akan dapat garis lurus. Faham yang ini dulu. Okey, faham yang ini dulu. Okey, boleh? Boleh ke? Okey, saya teruskan. Katalah soalan bagi dalam bentuk yang ini pula. Selalunya soalan linear tiap-tiap tahun. Daripada tahun lepas, tahun sebelum tu pun sama. Okey, kertas 2. Okey, dia bagi log. Okey, soalan tu dalam bentuk log. Log memang selalu bagi log. Dia katalah soalan tu dia bagi yang ini. Y sama dengan ABX. Okey, yang ini adalah bentuk log. Kita bukan bentuk log, dia dalam bentuk indeks ABX tu, tapi kita kena tukar kepada log untuk jadikan dia garis lurus. Okey. Sekarang ni, ini adalah persamaan Y sama ABX. Jadi sekarang ni X kita tu duduk di atas. Tu masalah tu. Sebab dia, kita punya persamaan Y sama dengan MX tambah C. Jadi X kita duduk kat bawah besar. Kan? Jadi macam mana X nak duduk kat bawah? Macam mana X yang kecil tu, yang awak nampak kat soalan tu. Kan? Macam mana saya nak bagi X tu duduk jadi X normal biasa. Dia tak mau jadi X duduk atas. Macam mana? Saya kena pakai log. Macam mana nak buat dia? Awak darab log kedua-dua, kiri dan kanan. Tolong ingat ni Awak darab log. Okey, kiri dan kanan. Okey, tujuan dia nanti kita nak buat turun X tu. Tu yang tujuan dia sebenarnya. Okey, jadi bila saya darab log, dia akan jadi log Y sama dengan log ABX. Okey, boleh faham tu? Ni kita darab lah, darab log kiri dan kanan. Darab log. Tolong raise your hand. Faham tak yang ni? Langkah pertama darab log kiri dan kanan. Okey, jadi awak akan dapati bila awak darab, awak akan dapat log 10Y. Log ni memang memang secara normal dia log 10 lah. Tak payah awak fikir log tua ke. Tak payah. Bila darab log 10 lah. Log yang dekat kalkulator tu. Okey, log dekat kalkulator tu, log je. Log 10. Okey, jadi sekarang ni log 10Y, awak darab log je. Okey, lepas tu, kita belajar hukum linear. Kita belajar hukum linear. Kita belajar set dari kita belajar logaritma sebelum ni. Bila kita ada darab macam ni darab ni. Melekat. Dia sebenarnya adalah tambah. Yang ni tak ada masalah. Ini boleh tulis balik. Log 10Y sama dengan log 10. A ni kita pisahkan dia. Tambah log 10BX. Okey, darab maksudnya tambah.
Okey, ni ulang kaji kepada logaritma. Okey, tolong ingat balik. Tolong raise your hand kalau okey. Okay, thank you. Sekarang ni, kita masih add tu kat atas. Cikgu kata cikgu nak bagi turun add tu bawah. Okay. Kalau awak ingat, log ni, kalau add tu atas, dia boleh buat apa? Kalau ada log kat depan, apa add tu boleh buat? Tolong bagi tahu saya kalau awak ingat lagi. Awak ingat lagi tak? Kita dah lupa dah. X ni, dia boleh pergi depan. Jadi, dia akan jadi macam ni. Log 10Y log 10A tambah X log 10B. Jadi akhirnya log telah pun jadi orang biasa. Tadi log macam kayangan tu kat atas kan. Sekarang ni log dah jadi orang biasa. Okey. Boleh? Boleh faham tu? Boleh ke? Sekarang bagi tahu saya. Mana satu Y, mana satu M, mana satu X, mana satu C dalam persamaan ni. Dah siap dah ni. Cuma nak tahu yang mana satu Y, M, X tambah C. Dia bagi tahu saya. Dia bagi tahu saya. Y apa dia Y? Y besar. Log 10Y. Terima kasih. Log 10Y adalah Y. Okay. M kita ada apa dia? M. Awak kena ingat. Log 10B. Ya, good. Kita kena, bila kita M ni, dia mesti duduk melekat dengan X. Dia kan Y sama dengan MX. Okay, MX tambah C. Jadi, apa saja yang duduk melekat dengan X tu, M dah tu. Macam sekarang kita nampak X ni kan. So, maknanya M kita adalah log 10B. Okey. X kita, X besar kita, X kecil lah. Dan C kita apa dia? Log 10A. Ya, terima kasih. Log 10. Maknanya kalau kita nak lukis graf ni, so Y kita yang ni log 10Y. X kita macam ni. Baru kita boleh plotting. Boleh? Okey ke tu? Okay. Alright. Okay. Sekarang ni, back to our business. Mana dia soalannya? Soalan dia tadi. Yang inilah kan? Inilah soalannya. Okay, ni soalan dia. Saya bagi awak seminit. Cuba awak bagi tahu saja. 1A. Apa dia Y dia? Apa dia M dia? Apa dia X dia? Okay, tolong bagi tahu saya sekarang. Okay, saya bukan sekarang. Saya bagi awak seminit. Okay, saya akan jalankan masa tu sekarang. Bermula dari sekarang. Okay, saya nak tahu. Tolong bagi tahu saya. Buat takat mana yang boleh lah. Nombor 1A dulu. Nombor 1A dulu. Okey, habis dah masa. Jom, tolong bagi tahu saya. Setelah yang ini Y, saya salin balik soalan ni. Y sama dengan P X square tolak Q. Okay, bagi tahu saya. Y besar dia apa?
Y. Y besar dia Y. M dia? M dia? P. P. Sebenarnya awak ambil benda yang sama kat situ pun boleh kan? Tak payah buat apa pun. Macam contoh saya buat tadi lah. Kan? Y. Sebenarnya awak boleh ambil Y tu jadi Y. M awak P. X square awak tu jadi X besar. Tolak Q akan awak jadi C. Boleh. Okey? Boleh So, ataupun awak boleh je nak, macam awak nak bahagi ke, susah-susah kerja awak. Awak nak bahagi semua dengan X square. Semua boleh. Okey? Boleh juga tu. Okay, contoh saya tunjuk. Dia bahagi macam Y per X square sama dengan bila P tu dia bahagi dengan X square, tinggal P je. Tolak, apa tu bahagi dengan QX square. Okay, jadi sebab saya kata tadi dah, XY boleh ada sekali tak apa. So yang ni akan jadi awak punya Y. Yang ni akan jadi awak punya X. Ataupun awak punya M awak adalah negatif Q. X besar awak adalah 1 per X square. C awak P. Okay, yang ni macam dah kerja susah sikit lah. Dah kerja senang yang tadi lah. Tapi masih mengikut panduan saya sebut tadi. Ada 3 tu kan. 3 tu boleh. Okay, Y boleh jadi Y besar ada X tak apa. Okay, macam saya kata tadi, asal dia ikut tu kita punya panduan, okay. Dia jawapan awak tak salah. Okay, awak plotting awak akan dapat garis lurus. Okay, jadi sekarang kita cuba buat soalan kedua pula B. Cuba buat. Y sama dengan saya salin soalan lah. Lagi ada ruang sikit. Sekejap nak, saya start timing. 1, 2, 3. Okay, buat sekarang. Okey. Habis dah soalan B. So, tolong beritahu saya macam mana. Siapa yang dapat? Salah pun tak apa. Apakah nilai Y besar kita? Apakah nilai X besar kita? Apakah nilai M? Apakah nilai? Tolong beritahu saya. Y apa dia? Y per X. Okey, good. Y per X. Lagi? X besar kita? X kecil. X kecil. M kita? H. H, good. T kita? 1. 1, very good. Okay, kita tengok. Okay, saya nampak macam betul. Jadi kita tengok. Apa dia buat sebenarnya? Dia bahagi X je. Sebab ni dia bagi X. So, bila dia bagi X, yang Y per X ni Y per X lah. Yang ni bila potong, yang ni potong jadi H per HX. Okay. Lepas tu, yang ni jadi 1. Jadi tambah 1. Jadi jelas kat sini. Y kita Y per X. Okay. X kita X kecil. Okay. M kita H. Dan C kita 1. Very good. Tepat sekali. Boleh yang lain? Siapa yang jawab tadi Siapa dia? Baik mengaku cepat. Siapa? Oh. Janganlah duduk diam. Bagilah tahu siapa.
Tak mau mengaku pula dah. Tapi saya rasa tu bukan suara Ain lah. Suara Ain ke tu? Bukan. Bukan kan? Alia cikgu. Alia. Alia Kristina yang tak mau mengaku. Siapa Alia? Okay, baik. Alright. Ni soalan C. Okay, saya bagi awak seminit lagi. Cuba buat sekarang. Okey, baik. Masa dah habis. Jadi tolong bagi tahu saya Y besar apa dia? Y besar apa dia? X besar apa dia? M apa dia? C apa dia? Ada siapa-siapa nak bagi tahu pula? Y X kuasa 2. Y apa dia? Y adalah X kuasa Y adalah X kuasa 2. Y adalah Y X kuasa 2. Y X kuasa 2 macam tu. Okey, X X kuasa 2. X kuasa 2. M Q. Q C P. 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 Okey, very good. Dia apa yang dia buat sebenarnya? Dia darab dengan X square. Betul ya? Darab dengan X square. Kenapa darab X square? Nak buang X square kat bawah ni. So dia akan jadi Y X square sama dengan P. Okey, sama dengan P tambah dengan Q X square. Okey, di sini ada dapat jawapan Y kita tu. Okey, Y kita ni semua ni Y. Okey. X besar kita yang ini. Okey. M kita yang saya kata apa saja yang melekat dengan X itu adalah M. Okey, yang ni M. Dan C kita adalah P. Okey. Walaupun dia tak susun M, X dan C, kita kena pastilah. Faham lah? Boleh? Boleh. Okey. Boleh go. Alright. Saya akan tunjuk soalan yang kedua. Yang ni soalan nombor 2 ni. Okey, mungkin habis soalan 2, habis kelas kita ni. Okey, sebab yang ni pun lambat ni nak kena buat graf. Okey, tak apa. Kita cuba buat pelan-pelan. Saya ambil yang ada graf siap-siap. Ni kita buat tadi. Sekarang graf soalan ni. Okey, soalan ni. Tuan tengok kat buku teks awak. Jadual di bawah menunjukkan nilai-nilai X dan Y yang didapati daripada satu pemerhatian eksperimen. Pemboleh ubah punca kuasa X dan 1/Y dihubungkan oleh persamaan. Okey, ni ada persamaan dia. 1/Y sama dengan P. Set X tambah Q dengan keadaan P dan Q ialah pemalar. Okey, dia sebut kat kita dah. P dan Q ialah pemalar. So, dia bagi kita jadual tu, no problem. Okey. Dan plot graf 1/Y. Ini tak ada masalah soalan ni sebab dia minta kita plot 1/Y melawan set X yang mana nilai tu dah ada kat atas. So, tak ada masalah besar pun. Okay. Dia masalah ni kalau kita kena buat jadual lain. Selalunya soalan SPM nanti soalan aplikasi lah lepas ni. Soalan SPM selalunya kita kena buat jadual lain. Kita kena ikut apa kita punya Y dengan X kita. Okay. Jadi sekarang ni dia bagi sebiji. Contoh apa sebiji? Yang ni lah maksudnya.
Ya, bagi kita plot graf 1 per Y lawan per X, memang dia bagi. Okay, so tak ada masalah lah. Menggunakan skala 1 cm kepada 0.5 unit. Okay, maknanya kita kena buat start 0.5, 0.5, 0.5, 1, 1.5, tambah 0.5, 0.5 kepada paksi X dan Y dia. Okay, jadi sekarang saya cuba buat. Saya punya pembaris, saya tak pakai pembaris hari ni So, tolong maafkan saya dari segi lukisan yang tak straight lah. Okay. Itulah saya buat. Besarkan sikit. Bila besarkan nampak benar tak straight tu kan. Pembaris saya mana pergilah hai. Tak payahlah. Okay. Dia kata 0.5. Tak apalah kita buat lah. Kalau ikutkan dia kata menggunakan skala 1 cm kepada 0.5. Maknanya kalau ikutkan kotak kita ni 2 cm tau. Tapi katalah saya buat ni kata anggaplah ni 1 cm ni 2 cm. Ni 0.5 1 1.5 2 2.5 3. Okay, yang ni pun sama sebab saya tengok kotak dia tadi sampai 0.7. Okay, tak apalah, boleh lah. Okay, baik. So, yang ni memang awak kena fikir sikit lah nak buat ni. Supaya awak tak, apa, maksud saya fikir dia jangan sampai awak tak tercapai pula. Graf awak tak ada, apa, awak tak boleh nak plot sebab nilai tu tak ada kat situ kan. Jadi, kena tengok jugalah. 2.5 3.0. Okay, saya buat dekat ni dulu. Saya nak plotting yang pertama dulu, titik saya betul. Tolong Ustaz baca saya. Yang ini saya kena tulis ni 1 per Y, sini 1 per Y. Ini third X. Ini third X. Okay, jadi saya nak plotting lah ni. 0.7, 0.62. Mana 0.7 tu duduk agak-agak awak? 0.7 tu duduk kat mana? Kan? 0.1. Ni 0.5 dah. Lebih kurang 0. Ni macam 2 ni. 0.7 dengan 0.6 kan. Ni 0.7. Lebih kurang lah saya tanda. Kat sini lah. 0.6. 0.6. 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9. 1. Okey, maknanya 0.5, 0.5, 0.6. 0.6 kat sini. Okey. Lepas tu 1, 1.2. 1, 1.2. 1 tak masalah. 1.2 ada masalah tak? Tahu mana 1.2 kat awak? 1.10, 1.1, 2, 3, 4, 1. 1.0, 1.1, 1.2 sini, 1.3, 1.4. Okey, 1.0 kat sini. 1.0, 1.1, 1.2 sini, 1.2. Sekejap, tanda sekejap. 1 kan? 1 dengan 1.2. Okey, betul ya tu? 1 dengan 1.2. 1.
Okey. Lebih kurang lah Lepas tu titik yang ketiga 1.22, 1.65. Oh, susahnya 1.22. 1.22. Lebih kurang dekat 1.0. Kat sini 1.2 kat sini. 4 kotak 1.2. Lepas tu 1. Tolong saya siap. 1.2 dengan apa tadi? Dia malas buat net attack. Mana buku teks saya? Orang ni tak mau tolong saya ke? Mana soalan dia? Ni. Anda bersama saja ke tak tu? Hai. Assalamualaikum. Oh, sudah. Dengar tak saya cakap apa ni? Aduh, saya cakap seorang-seorang ke? Dah terputus ke kita ni? Dengar je. Dengar je kau dengar. Oh, okey. Terima kasih kena balas. Saya ingat ke saya terputus ke apa? 1.22. Okey, saya dapat dah 1.22. Lepas tu 1.65. 1.22 ni 4 kotak. 1.5, 1.6. Lebih kurang lah dekat sini 1.6. 1.65. Oh, lemak kat sini lah. Tengah. Lebih kurang. Lepas tu 2, 1.45. 2, 1.45. Okey, 1.45 pula. Maknanya saya kena kurang daripada 1.5 tu sikit. 2, 1.45. Satu 1.45 patut saya pening. 1.45 sini, lepas tu 2. Kat sini lah. Kurang sikit je. Okey, lepas tu 1.58. Wih, dia tak pergi jauh pun. Lebih kurang situ je. 1.58 lebih sikit. 1.58, 1.6 kan. 1.58, 1.6. Lepas tu dia pergi kepada 2.38. 2.38 tu dekat 2.4 lah. 2.1, 2.2, 2.3. 4. Dekat atas juga lah. Dekat juga lah atas. Dekat lebih kurang kat sini lah. Okay. Dan last kali 1.8. Dia tak pergi lebih pun. Dia tak lebih 2 pun. 1.8, 2.75. Dia lebih kurang kat sini lah. Lebih kurang dekat sini dah lebih kurang. Okay, sudah awak nampak dah saya buat tu garisan tu katalah maknanya kalau saya potong ni dia pergi ke bawah. Lebih kurang dekat sini tak. Okay. Lebih kurang. Mana saya kena buat lah ni. Negatif 0.5. Negatif 1. Saya kena buat sampai ke bawah, nampak tu. Maksudnya sebab apa saya kena buat tu? Sebab saya nak cari pintasan Y. Kan? Kita punya C tu. Okay, baik. Saya dah siap dah graf. Okay, yang ni adalah graf 1 per Y lawan third X. Okay ya, ni graf kita. Okay, ni graf dia lah. Saya tak pakai pembaris jadi awak elok pakai pembaris lah. Okay, baik. Soalan yang pertama. Kita dah settle lah yang A tu. Kita dah selalu lukis garis dulu. Garis saya, garis ni saya sambung semua garisan. Okay, tak ada masalah lah. Semua boleh sambung. Daripada graf ini cari nilai Q. Okay.
Nilai Q ni sebenarnya apa? Kita tengok balik persamaan kita ni. Persamaan dia bagi dekat sini Kat sini. Apa dia persamaan tu? Okey, saya tulis kat sini Persamaan kita yang dia bagi adalah 1 per Y sama dengan P third X tambah Q. Awak bagi tahu saya, nilai Y saya apa dia? Ni nilai Y. Betul kan? Y besar. Betul ke? Y besar apa dia? 1 per 1 per Y. Y. Nilai X besar apa dia? Nilai X besar. 2 cos X. Apa dia? Third X. Third X. Jadi saya tulis balik sini Y adalah 1 per 2 ni. Okay. M adalah P. X adalah third X. Q adalah C. Soalan pertama tanya cari nilai Q. Cari nilai Q ni cari nilai apa sebenarnya? C. C. Cari nilai C. C tu apa? Bitasan Y. Ya, ni yang kita kena tahu ni. Dia potong ni nilai berapa? Okey, dia potong tu nilai berapa? Dia negatif 0.75. Kalau kira kotak lah. Okey, negatif 0.75. Dia negatif tu. So, ini adalah nilai Q. Ataupun C. Okey, soalan kedua apa? Nilai P. Okey, baik. P kita apa? M. M tu apa? Kecerunan. Kecerunan. Yang ni kita buat semalam. Kita ambil mana-mana titik, tolak. Ingat tak saya cakap semalam? Kecerunan adalah M. M adalah Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Maknanya, awak ambil mana-mana nilai titik, mana-manalah kat atas ni. Kan, awak ambil. Ambil lah yang ini ke, tolak yang hujung sekali ke. Selalu kita buat macam tu lah. Okay. Ataupun awak ambil yang dia potong dekat part C ke. Ataupun awak ambil yang senang, yang tak jadi banyak perpuluhan, awak ambil yang ni, 1 dengan 1.2 ni. Kan, ambil yang ini, tolak ni. Saya kata dah, ambil mana-mana pun boleh. Jawapan dia sama. Okey, saya ambil yang tu. 2.75 tolak 1.2. Saya ambil 2.75 tolak 1.20 per 1.8 tolak 1. 1.80 tolak 1. Okey, tolong kita calculator sekejap, dapat apa? Tolong sekejap calculator. Dapat apa tu? Dapat perpecahan tak apa. Perpuluhan pun tak apa, ikut awal lah. Apa awak dapat? .75 tolak 1.20 bahagi 0.80 tolak 1. Saya kira kat sini saya dapat 31/16, betul? Betul ke? Okey, saya dapat 31/16. Jadi awak harap awak boleh tekan calculator. So, jawapan dia adalah, kecerunan dia adalah 31/16. Awak berdapat perpuluhan pun tak apa. Okey, M dia adalah 31/16. Sekarang ni kita tengok soalan terakhir dia. Dia tanya apa? Nilai Y apabila X sama 1.21. Yang ni yang pakai persamaan ni je. Persamaan ni, dia bagi 1 per Y sama dengan P per tambah Q. Jadi, kita pakai nilai P dengan Q yang kita ada. Okey. P tu kita ada yang kita dapat tadi. 31/16. Q kita negatif 0.75. Maknanya P tu negatif 0.75. Third, X kita, dia kata bila X apa? X sama 1.21. Ini 1.21 tambah Q. Q
kita, silap. P kita, silap Kita bukan 0.5. Kita punya P apa tadi? 31/16. Ya, 31/16. Q kita negatif. Ataupun saya buat tolak je lah kan. Jadi tolak 0.75. Sini 1/y. Kerja kita sekarang ni dia suruh cari nilai y. Selesai kan saya ni. Awak buat 31/16. Darat dengan punca. Kan je kalkulator. Apa susahnya. 31/16. Darab. Set. 1.21. Tolak 0.75. Dapat tu. Lebih kurang 1.38 lah saya dapat. Okey. Ikut kalkulator awak lah Saya dapat lebih kurang 1.38. 1.38. Sini 1/y. Jadi nak dapat y tu sebenarnya sebab tu 1/y kita nak y kan. Jadi y pergi sana jadi 1 bagi 1.38. 1 bagi 1.38. So lebih kurang saya dapat 1 bagi 1.38 dapat 50/69. Okey. Dekat buku teks yang ini dia dapat 1.4. Mungkin dia pakai kalkulator lah kot. Kalkulator awak dapat apa? Saya punya kalkulator dapat tu. Saya ikut kalkulator saya lah. Saya try lagi sekali. Tekan kalkulator. Nak tengok, nak confirm saya betul tak. Okay. Betul. Sama je saya dapat 1.38 juga. Kalkulator awak dapat? Saya dapat 1.38. Ni buku teks dapat 1.4. Tu jawapan dia lari sikit lah. Jawapan saya dapat yang ni 50/69. Okay, boleh? Saya dapat nilai ni. Boleh. Okay, jadi saya harap awak tak give up. Tengok baju saya ni apa? Never give up. Okay. Jadi saya harap awak pun sama. Kerja awak sekarang adalah yang ini. Tolong buat latihan intensif 6.2. Yang kita buat tadi ni. Tukarkan ni bla 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 nombor 1. Saya nak awak buat 3 soalan. Okay, 3 soalan. Latihan intensif 6.2. Ni kerja rumah ni awak boleh hantar sebelum minggu depan lah. Sepanjang minggu ni boleh buat. Latihan intensif 6.2 ni buat 1, nombor 2 dan nombor 3. Nombor 2 dan juga nombor 3. Okey. So, tolong buat dekat mana yang boleh. Tak tahu apa start ke, tak tahu nak mula ke, boleh message lah. Message saya. Kali ni sama juga hantar dalam Padlet. Saya nak ucapkan tahniah pada yang hantar semalam. Saya nak tunjuk juga. Sekejap Mana yang hantar semalam Padlet ni. Pak accountant ada seorang hantar. Ada seorang hantar semalam. Ni Kalisha. Saya semok ada pun. Saya dah semok ada pun. Pak saintis. Tak silap saya pun seorang. Ain. Pun saya dah semok. Okey, ni ada. Ada seorang lagi kot. Tak silap saya. Sekejap Iti kot hantar semalam. Sekejap ada. Oh, ni ada Rozaira pun dah ajar. Bila hantar ni? Kau hantar ke apa? Soalan nombor 2 dulu cikgu. Nombor 3 susah hingga tak dapat jawapan. Tak apa. Ni Siti semalam. Dia hantar, saya dah semok. Okay, jadi kerja awak ada kat sini senang. Kita tak apa tu. Kerja rumah awak lepas ni senang. Kita nak tracking lah. Ataupun check balik nak buat PBD ke apa senang. Sebab duduk dalam Telegram saya tu dia jadi jenuh nak cari balik. Jadi awak boleh hantar. Kalau awak hantar dia akan bersusun lah. Sepanjang-panjang ni kerja awak.
Jadi senang kita nak semak balik. Ataupun untuk kita bagi markah lah. Macam saya buat ni tujuan untuk awak ulang kaji dan juga untuk awak diberi markah PBD lah. Okay, ada soalan setakat ni? Tak ada. Okey, terima kasih. Tolong buat kerja rumah yang saya bagi. Soalan tak ada, okey, Alhamdulillah. Jadi saya tamatkan kelas kita pada hari ini dengan baca doa sekejap. Sekejap, doa habis belajar lah hari ni. Amin, amin, Bang Alamin. Okey, baik. Ada apa-apa lagi nak cakap? Terima kasih yang hadir, ada 11 orang. So, lepas ni tolong isi kehadiran. So, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.